Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurilisha binti Muhammad Ali, bernombor kad matrik C18B0668. Pada pagi ini, saya dan rakan-rakan akan membentangkan mengenai isu pengurusan. Ianya kata asal dari urus, iaitu selenggara atau susun sesuatu perkara dengan baik dan teratur. Selain itu, ianya juga membawa maksud kumpulan syarikat yang bertanggungjawab dalam menguruskan sesuatu acara. Selain itu, ianya juga organisasi, iaitu satu unit sosial yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa bekerjasama dan saling bergantung untuk mencapai matlamat. Bagi konsep pengurusan pula, daripada tokoh pertama iaitu event civic, iaitu proses yang akan dilaksanakan oleh kombinasi dan koordinasi antara manusia, teknologi kreatif atau kemahiran. Daripada tokoh Johari Ali pula, beliau berpendapat bahawa ianya satu proses perancangan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan dan pengawalan usaha-usaha ahli organisasi dan menggunakan sumber organisasi dalam usaha mencapai matlamat organisasi. Dan tokoh yang terakhir iaitu Stoner. Beliau berpendapat bahawa ianya satu proses pengarahan, penyelarasan dan pengaruh ke atas organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki. Peranan pengurusan. Nisbet mengenal pasti terdapat 10 peranan pengurusan. Namun begitu, peranan pengurusan terbahagi kepada 3 kategori, iaitu peranan keputusan, maklumat dan interpersonal. Bagi peranan keputusan, ianya melibatkan pemberian, penerimaan dan analisis maklumat. Peranan maklumat pula iaitu ianya menjadi pemantau, mengimbas maklumat seperti menyebar untuk berkongsi maklumat dan jurucakap bertindak sebagai penyampai rasmi. Untuk peranan interpersonal iaitu melibatkan interaksi dengan orang di dalam dan di luar unit kerja. Selepas itu, kita pergi kepada proses pengurusan di sebelah kanan slide. Proses pengurusan adalah merancang, mengatur, memimpin dan mengawal penggunaan sumber untuk mencapai matlamat prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzatul Akmal binti Syamsuddin, bernombor matrik C18A059. Okey, saya akan menerangkan mengenai fungsi-fungsi pengurusan. Fungsi pengurusan mempunyai 4 fungsi utama, iaitu bagi merancang, mengatur, memimpin serta mengawal. Bagi merancang adalah dengan adanya pengurusan warisan, mudah untuk menyusun objektif prestasi yang ingin dicapai dan memutuskan cara bagaimana untuk mencapainya. Seterusnya adalah untuk mengatur. Dengan adanya pengurusan warisan juga memudahkan untuk mengatur tugas orang dan sumber lain bagi menyelesaikan kerja. Dan yang ketiga, memimpin. Dengan adanya pengurusan warisan dapat memberikan inspirasi kepada orang ramai bagi bekerja keras untuk mencapai prestasi yang tertinggi. Dan yang terakhir adalah untuk mengawal dengan mengukur prestasi dan mengambil tindakan bagi memastikan hasil yang diinginkan. Seterusnya saya serahkan kepada panel yang selanjutnya. Assalamualaikum, saya Rushani Zambetu Saleh, bernombor matrik C18A0383 dan saya akan membentangkan tentang topik apakah plan pengurusan warisan. Apakah plan pengurusan warisan? Plan pengurusan warisan adalah satu dokumen atau sesuatu tempat itu penting untuk mengekalkan kepentingan itu. Ia juga bermula dengan menerangkan apa yang ada, mengapa ia penting dan apa yang sedang berlaku dan prinsip yang akan digunakan. Dan
Plan pengurusan warisan juga adalah untuk menetapkan program yang lebih terperinci untuk penyelenggaraan, pengurusan, akses dan juga penggunaan serta isu-isu lain yang berkaitan dengan tapak warisan. Ianya juga adalah satu plan iaitu untuk menyediakan perlindungan dan pembangunan rangka kerja untuk kawasan teras dan zon penampan ke atas Historicity of Georgetown, the site. Membimbing pengurusan masa depan tapak iaitu dengan menyokong pencalonan tapak sebagai tapak warisan dunia. Mentadbir, mengurus dan melindungi nilai sejagat ke atas tapak. Membangunkan dan menyelaraskan rangka kerja persetujuan untuk pengurusan jangka panjang dan pembangunan ke atas tapak tersebut. Seperti yang dapat kita lihat ke atas contoh-contoh tapak warisan yang telah disediakan di atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazana binti Yusof, C18A0368. Okey, saya pula akan menerangkan berkaitan rancangan pelan pengurusan warisan. Okey, pelan pengurusan warisan merupakan alat yang menyediakan maklumat yang mencukupi untuk pengurus tapak lah. Okey, pengurusan warisan ni, pelan pengurusan warisan ni, ia bertujuan melindungi dan mengurus nilai warisan. Tak kira lah sama ada warisan tersebut di bawah tempatan, negeri, negara tempat warisan tersebut. Dan pelan pengurusan warisan ni juga perlu diwujudkan untuk memberi kepentingan kepada pemilik warisan tersebut. Dan pelan pengurusan ni disediakan untuk pengurus ni membimbing pengurusan harian, membantu dalam membuat keputusan dan menyokong kelulusan tempatan, negeri dan juga Commonwealth. Jadi pelan pengurusan ni sangat penting untuk pengurus-pengurus yang menjaga warisan bagi mengetahui apa yang perlu dilakukan, keputusan apa yang perlu diambil dan untuk mendapatkan sokongan daripada kelulusan tempatan, negeri dan juga Commonwealth. Okey, pelan pengurusan ni juga menerangkan tempat ataupun warisan secara menyeluruh dan secara rasminya ia juga menyatakan nilai warisan kebangsaan ni dikenal pasti sebarang penyenaraian warisan lain lah. So maksudnya pelan pengurusan warisan ni sangatlah penting untuk menerangkan okey, tempat ni di bawah mana, tempat ni diletakkan di bawah mana dan melalui pelan pengurusan juga sesuatu warisan ni ia boleh dikategorikan di bawah warisan yang mana. Mungkin di bawah warisan tak ketara, mungkin di bawah warisan ketara, mungkin di bawah warisan bawah air dan sebagainya. Okey, pelan pengurusan warisan juga ia menyatakan objektif, dasar, prinsip untuk mengawal pengurusan nilai warisan tempat tersebutlah. Dan ia juga memberi panduan tentang penyediaan cadangan projek untuk memastikan tiada kesan buruk terhadap nilai warisan. Jadi pengurus-pengurus warisan untuk menjaga warisan, untuk memelihara warisan, mereka tidak boleh sesuka hati membuat keputusan, sesuka hati meletakkan warisan tersebut di bawah kategori mana. Mereka perlu menggunakan pelan pengurusan ini sebagai panduan untuk cadangan projek untuk memastikan tiada kesan buruk ke atas warisan tersebutlah di masa akan datang. Dan bukan itu saja, ia juga untuk mengenal pasti kawasan dan item mana warisan tersebut. Dia tidak merangkumi nilai warisan atau gangguan dan kebenaran dan melalui pelan pengurusan warisan ini juga kita boleh mendapatkan kebenaran untuk dialih keluar atau diubah tanpa menjejaskan nilai tempat. Maksudnya dengan pelan pengurusan warisan ni kita boleh mengenal pasti warisan tersebut di kawasan yang mana dan apa yang menjadikan ia begitu penting untuk kita merawat, memelihara dan menjaga. Dan melalui pelan pengurusan ini juga kita akan mendapat kebenaran lah
untuk sama ada untuk mengalih keluar warisan yang kita sudah pilih ini untuk dialih keluar tanpa mengubah atau menjejaskan nilai tempat warisan tersebut. Okey, seterusnya kita beralih arah pula kepada matlamat pelan pengurusan warisan. Okey, pelan pengurusan warisan ini matlamat kenapa ia ditubuhkan, kenapa ia diwujudkan kerana terdapat beberapa matlamat di dalamnya, antaranya menghormati semua nilai warisan sesuatu tempat dengan melindungi, memelihara, mempersembahkan dan menghargai warisan lah. Jadi dengan adanya pelan pengurusan warisan ni, nilai warisan yang ada di negara kita dapat dijaga, dilindungi dan dihargai daripada warisan tersebut hilang tanpa dikenali lah. Yang keduanya, matlamat pelan pengurusan ini juga sebagai untuk menjaga nilai tempat kepada generasi semasa dan akan datang. Sebagai contoh, kaum Baba Nyonya di Melaka, jika kita tidak mempersembahkan ataupun tidak dipersembahkan kaum mereka itu dan dijaga, mungkin generasi yang akan datang tidak tahu akan kewujudannya, akan keunikan kaum Baba Nyonya itu tersendirilah. Dan yang ketiga pula, matlamat pelan pengurusan ini adalah untuk memastikan penggunaan tempat itu selaras dengan nilai warisannya. Okey, apa maksud selaras dengan nilai warisannya adalah secara umumnya warisan negara kita yang dipelihara perlulah memastikan tempat yang dipilih itu selaras dengan kegunaannya. Okey, maksudnya warisan yang kita pilih, kita akan pilih warisan ini dan kita kena memastikan warisan yang kita pilih itu diletakkan di tempat yang bersesuaian lah. Sebagai contoh, tapak perang dijadikan sebagai muzium perang. Okey, seterusnya menyediakan proses untuk pemantauan berterusan, semakan dan pelaporan tentang nilai warisan. Okey, ini kita boleh dapat lihat kepentingan pelan pengurusan ini juga penting diwujudkan bagi menjaga dan memastikan kepentingan sesuatu warisan itu terjaga. Dan seterusnya, keadaan semasa warisan. Apa maksud keadaan semasa warisan? Okey, matlamat pelan pengurusan ini diwujudkan kerana untuk mengambil kira segala perubahan. Ini yang dimaksudkan keadaan semasa warisan. Maksudnya keadaan semasa warisan itu kita melalui pelan pengurusan ini kita perlu mengambil kira segala perubahan yang berlaku ke atas warisan itu sendiri, ataupun mungkin warisan itu hilang, kita akan kehilangan nilai warisan itu juga hendaklah direkodkan bagi memastikan nilai warisan itu ada di dalam rekod tersebutlah. Dan akhir, mengatur perundingan komuniti dengan pihak yang berminat dalam pengenalan dan proses pengurusan. Apa maksud mengatur perundingan komuniti dengan pihak berminat dalam matlamat pelan pengurusan ni? Okey, pelan pengurusan ini juga sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan rundingan ataupun kesefahaman dengan pihak yang terlibat. Sama ada pihak yang menjaga warisan ataupun pihak yang hidup dengan warisan dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan warisan ini dipilih lah. Dan sebagai contohnya, warisan kaum orang asli ni, kerana mereka adalah kaum yang unik kan. Jadi sebelum membuat apa-apa keputusan, pihak yang bertanggungjawab perlu berjumpa dengan kaum mereka terlebih dahulu sebelum membuat keputusan, menerangkan dulu kepentingan kaum mereka ini dalam warisan negara kita. Dan setelah itu barulah kita mengeluarkan keputusan sama ada untuk menjaga kaum ini ataupun tidak. Okey, seterusnya kita beralih arah kepada garis komponen utama pelan pengurusan warisan yang digambarkan mengikut kepentingan warisan, dasar pengurusan, pelaksanaan dan pengurusan bersambung. Okey, untuk kepentingan warisan, di bawah kepentingan warisan ada beberapa kepentingan lah. Antaranya, satu, mengenal pasti kepentingan. Kenapa perlu mengenal pasti kepentingan? Kerana
kita perlu mengenal pasti sesuatu warisan itu, sama ada warisan tersebut penting untuk sesuatu kaum, adat ataupun sejarah negara lah. Jadi setelah kita mengenal pasti kepentingan warisan tersebut, barulah kita ke step yang berikutnya, iaitu mula mengumpul maklumat. Okey, kenapa perlu mengumpul maklumat? Kerana warisan-warisan yang dipilih, yang dikenal pasti kepentingannya itu perlu dikumpul maklumat tentang faktor lain lah yang mempengaruhi masa depan tempat tersebut, sama ada faktor pemilik warisan, faktor luaran, keadaan fizikal, sebagai contoh lah. Warisan yang perlu dijaga ini sangat penting bagi sejarah kita, ataupun warisan ini perlu dijaga kerana terdedah dengan faktor luaran seperti hujan panas, serangan perosak dan sebagainya. Dan seterusnya, setelah mengenal pasti kepentingan, mengumpul maklumat, barulah kita membangunkan dasar pengurusan. Okey. Di dalam dasar pengurusan pula, kita perlu menyediakan strategi. Menyediakan strategi untuk apa? Okey. Strategi ini disediakan untuk memastikan warisan tersebut dijaga di bawah siapa, di mana dan bagaimana. Okey, setelah dasar pengurusan pun kita dah lalui, kita ke komponen pelan pengurusan yang lain, iaitu pelaksanaan dan pengurusan bersambung. Okey, bagi pelaksanaan dan pengurusan bersambung, di bawahnya adalah memelihara, mengurus dan menyelenggara. Okey, kenapa perlu melalui 3 ni? Kerana tempat ataupun warisan ini perlu memelihara, mengurus dan menyelenggara ini. Tempat warisan ini mengikut pelan pengurusan. Apa yang perlu dilakukan bagi memastikan warisan tersebut dijaga dan dirawatlah. Jadi, warisan yang kita ambil itu, warisan yang kita dah buat keputusan, kita akan jaga warisan ni, bukannya kita terus masukkan dalam muzium ataupun kita bangunkan satu penghadang untuk tempat tersebut lah, bukan. Tapi kita perlu melalui beberapa step yang saya beritahu tadi. Ada kepentingan warisan, dasar pengurusan, dan setelah melalui step memelihara, mengurus dan menyelenggara ni, barulah kita bentangkan dan mentafsirkan pula kepentingan warisan ataupun tempat warisan yang kita pilih ni. Setelah melalui proses memelihara, mengurus dan menyelenggara ni, barulah kita membentangkan serta taksir kepentingan tempat tersebut, sama ada tempat tersebut perlu dijaga untuk siapa, untuk apa, siapa dan kenapa. Supaya kita tahu warisan yang kita pilih itu bukannya warisan yang tak ada benefit. So, kita perlu tahu warisan yang kita pilih itu, benefit itu untuk siapa, kenapa dan apa. Dan setelah itu barulah pihak-pihak yang terlibat mula memantau dan mendokumentasikan perubahan dan menyemak pelan pengurusan secara berkala bagi memastikan warisan tersebut terjaga kepentingannya untuk generasi yang akan datang. Okey, saya bagi pula kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini binti Saidi, pemegang kad matrik C18A0406. Saya akan menerangkan mengenai model teori pengurusan warisan budaya berdasarkan model ANZAC. Pengurusan warisan budaya berdasarkan model ANZAC atau Australian and New Zealand Environment Conservation Council adalah berkaitan dengan 6 aspek utama, iaitu pengagihan sumber untuk setiap organisasi dan nilai tertentu, perlindungan nilai warisan budaya, pelan pemeliharaan, penyampaian warisan budaya atau industri budaya, penyelenggaraan formal dan bukan formal objek warisan, dan pengenalpastian serta penilaian kepada kepentingan nilai warisan budaya.
Peringkat pembentangan NZ merangkumi 3 komponen utama, iaitu sumber, tafsiran, produk dan yang terakhir produk warisan yang memastikan objek warisan untuk keperluan masyarakat atau pelancongan itu diterima pakai dengan cara yang betul. Yang pertama, sumber budaya. Apa yang dikategorikan dalam sumber budaya adalah objek arkeologi, sejarah, seni sains dan teknologi, warisan bandar, cerita rakyat, kraf tradisional dan rakyat, karya seni moden dan pencapaian saintifik, koleksi budaya lain dan wilayah yang dilindungi. Sumber budaya ini memberikan banyak faedah untuk pelancongan profesional, kognitif, budaya dan lain-lain. Kumpulan budaya menunjukkan nilai budaya yang boleh ditafsirkan daripada sumber budaya atau disebut juga sebagai hasil warisan dapat dicipta. Selain itu, sumber budaya yang diselaraskan adalah yang terbaik dalam permintaan. Yang kedua adalah mengenai tafsiran. Tafsiran sumber budaya sangat diperlukan untuk mengubah sumber semula jadi atau objek warisan. Tafsiran dilakukan melalui pemilihan sumber. Sumber budaya dipilih mengikut keperluan pengguna, kemungkinan penyesuaian objek warisan dan kepentingannya. Kemudian mereka ditafsirkan dengan memilih apa yang didapati terbaik untuk kedua-dua pengguna dan pengeluar. Contohnya apa yang mempunyai permintaan paling besar dan akan membawa keuntungan kepada sektor ekonomi. Kemudian ianya akan diperkenalkan dan akhirnya dipersembahkan sebagai produk warisan. Yang ketiga, produk warisan. Produk warisan merangkumi dan mengaitkan cara hidup sesuatu budaya, tradisi, sejarah masa lampau, tempat warisan dan perayaan, iaitu ia tidak mempersembahkan satu kumpulan sumber budaya tetapi satu set daripadanya. Objek warisan bermaksud produk yang terhasil daripada sumber yang membawa ke dalam warisan statik melalui kepelbagaian acara, persembahan gaya teater, bengkel seni dan lain-lain. Ashworth membezakan 3 kumpulan produk warisan mengikut tanggapan yang dicadangkan untuk pengguna, iaitu monumen, muzium, tapak warisan dan sebagainya. Yang kedua, acara seperti lakonan semula, acara bersejarah, muzik, teater, tarian persembahan oleh ensembel seni dan festival. Yang ketiga, tarikan budaya tradisional atau sejarah yang pada asasnya dibentuk oleh produk warisan budaya seperti muzium, monumen dan galeri. Untuk pengetahuan semua, model NZ digunakan bukan sahaja di Australia atau New Zealand, namun ia juga turut diikuti oleh institusi warisan di Amerika Syarikat dalam melaksanakan projek pembangunan warisan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazli Shah bin Kamar Zaman, bernama metrik C18A0181. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk kerja saya, iaitu pengurusan warisan. Jadi dalam pengurusan warisan ni saya kena di bawah tajuk spesifikasi pengurusan oleh model AHC, yang mana model pengurusan risiko warisan, iaitu Heritage Risk Management, ini dibentuk oleh Suruhanjaya Warisan Australia, iaitu Australian Heritage Commission atau dalam singkatannya AHC pada tahun 2000. Ianya berbeza dengan model ANZEC. Jadi ia merangkumi 3 kumpulan yang terlibat, di mana itu pengusaha pelancongan, pengurus warisan serta komuniti tempatan. Jadi dalam industri pelancongan ni terdapat produk, pelanggan serta keuntungan. Di bawah pengurus warisan pula
terdiri daripada perlindungan, pemilihan, sumber serta pengurusan. Untuk komuniti pula, terdiri daripada pembangunan komuniti, pemilikan serta identiti. Jadi, bagi industri pelancongan, matlamat utama ianya ialah untuk menjana pendapatan dan mendapat keuntungan. Oleh itu, pengurusan pengusaha pelancongan akan berada di bawah tekanan berterusan dalam mencari keuntungan perniagaan dan keperluan pelanggan. Tekanan ini sering timbul kerana beberapa sebab penting. Ianya juga bergantung terhadap musim dan aliran wang yang tidak stabil. Keutamaan pelanggan, apa dan di mana mereka mahu lihat dan alami, serta kepada pengurus objek warisan dan pengaturan warisan merupakan aspek yang penting. Selain itu untuk pengurus warisan, pengurus warisan ini tidak begitu penting, namun fungsi dan tugas mereka juga tidak terhad kepada perlindungan warisan sahaja. Jadi dia melibatkan banyak cabang terhadap fungsi serta tugas mereka. Ianya bertujuan untuk memastikan pengekalan, kawalan dan perlindungan warisan mengikut akta dan norma undang-undang yang sah. Mereka juga menjaga pengisytiharan objek yang betul sebagai warisan serta tafsiran. Selain itu, ianya bertujuan sebagai penghubung kerana mereka mesti mempunyai hubungan yang kukuh dengan pengusaha pelancongan dan komuniti tempatan serta mengikuti aliran umum pengunjung. Mereka juga bertanggungjawab untuk membuat penyerahan objek atau tapak warisan, maklumat serta perwakilan yang diketahui. Untuk komuniti tempatan, ia melibatkan masyarakat. Ini merupakan perkara yang penting dalam model AHC. Komuniti yang merupakan pemilik warisan tertentu dan selalunya komuniti tempatan sendiri adalah sebahagian daripada warisan, baik dari segi sejarah maupun adat. Contohnya, kaum orang asli atau kaum-kaum yang terdapat yang mempunyai warisan-warisan tertentu. Justru itu, penglibatan masyarakat juga membantu menarik lebih ramai pengunjung. Selain itu, masyarakat tempatan juga bertindak sebagai duta tapak atau secara ringkas mereka menjalankan peranan sebagai anjing pemerhati dalam memastikan warisan masyarakat sesuatu tempat itu terjaga. Masyarakat juga boleh menghentikan pembangunan pelancongan yang tidak wajar yang dijalankan oleh syarikat tertentu. Selain itu, mereka juga dapat mengekang sekatan aktiviti dalam memulakan aktiviti atau keputusan tertentu. Jadi, rumusan untuk ketiga-tiga perkara itu, ketiga-tiga kumpulan ini dianggap sebagai faktor risiko warisan, dan untuk membangunkan kedua-dua industri pelancongan dengan betul dan mengurus sumber warisan dengan berkesan, setiap pihak yang berkepentingan ini perlu menyelaraskan keputusan mereka tersendiri dengan pihak lain. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, NWF Northern Countries World Heritage Fund, iaitu satu model pembangunan tapak warisan dalam pengumpulan dana.
ada 4 elemen asas model NWF, iaitu yang pertama strategi fiskal. Strategi fiskal adalah satu langkah yang digunakan oleh kerajaan untuk menstabilkan ekonomi, khususnya dengan memanipulasi tahap dan peruntukan cukai serta perbelanjaan kerajaan. Langkah fiskal sering digunakan seiring dengan dasar monetary bagi mencapai matlamat tertentu. Yang kedua, strategi pelancongan mampan, Sustainable Tourism Strategy, iaitu satu langkah dalam meningkatkan ekonomi tempatan dengan menggalakkan pelancongan. Yang ketiga, strategi dalam pendidikan, Education Strategy, itu satu langkah dalam menyelih pembangunan strategi dan reka bentuk core curriculum dalam menyediakan peningkatan akademik dan pembangunan profesional serta bertanggungjawab untuk perancangan akademik, dasar dan jaminan kualiti. Selain itu, bagi melaksana serta mengurus teknologi pembelajaran, platform dan juga sistem. Yang keempat, strategi kerjasama iaitu Cooperation Strategy adalah langkah kerajaan dalam bekerjasama bagi pengumpulan dana dalam pengurusan pembangunan tapak warisan. Selanjutnya saya serahkan kepada panel yang seterusnya. Mengapakah pelan pengurusan warisan sangat diperlukan? Ini adalah kerana untuk keperluan Convocation Warisan Dunia diterima pakai oleh UNESCO dalam 1972 dan yang mana kerajaan Malaysia adalah penanda tangan. Yang kedua adalah untuk garis panduan operasi, Jawatan Kuasa Warisan Dunia dengan tegas telah mengesyorkan agar semua pihak kerajaan negeri mempunyai rangka kerja pengurusan dan perlindungan undang-undang, iaitu dengan jangka panjang ke atas tapak warisan dunia. Seterusnya adalah pelan pengurusan warisan adalah cara yang berkesan dan terbaik untuk mencapai matlamat ini. Seterusnya, pelan ini juga adalah termasuk dalam komponen teras rangka kerja. Dan yang terakhir ialah ia mestilah dioperasikan dengan sistem pengurusan yang dilaksanakan dan dipantau bagi memastikan keadaan pemeliharaan dan nilai warisan tapak dikekalkan dan dipertingkatkan.